Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi bercahayanya. Okey. Macam biasa, hari ni saya start dalam jam. Saya supposedly ada meeting pagi tadi dengan klien saya, tapi ada banyak saya meeting hari ni. Ada yang meeting via phone, ada yang meeting face to face. So I have to rearrange my schedule for today. So here I am, stuck in the jam. So I'm going to setapak. Okay. Alright. So berkisar pada meeting saya. Oh, bising pula radio ni, kita slowkan sikit. Okay, berkisar pada my meeting with my client just now, Kak Lia. Okay. Hi Kak Lia, sorry kalau Kak Lia dengar video ni. Sorry, I'm sharing your situation with all my friends and my clients, so that everybody can benefit from the sharing. Okay. Actually apa yang kita bincangkan tadi dengan Kak Lia, okay, dia tentang Kak Lia ni sebenarnya dia seorang usahawan yang berjaya. Dia dah jadi usahawan lama dah pun, tapi dia nak venture into one new I can say that diversify of dia punya business. Dia nak buat diversification of dia punya business, diversify terus. Okay, daripada bisnes makan, dia nak terus melompat kepada bisnes baru, which is dia nak venture into cosmetic. Okay, dia nak venture into skincare. Alright. So bila dia nak venture into skincare, dia sebenarnya dalam proses mencari funder. Okay. So the problem now is, okay, kebanyakan, bukan Kak Lia seorang, kebanyakan ramai usahawan-usahawan hari ni, bila dia nak mulakan suatu bisnes, dia tak ada modal besar. Jadi dia cari funder. Tak salah pun, carilah funder, tak salah, tak ada masalah. Cuma apa yang salahnya dekat sini adalah bila kita mencari funder, kita terus jump into funder. Okay. Dan bila kita dapat funder, masalah akan start timbul, kerana kita tak betul-betul firm up satu persetujuan antara kita dan juga funder. Okay, kita tak set betul-betul persetujuan di antara kita dan funder tentang apa? Tentang jumlah pelaburan yang dia nak bagi, apa ROI, jangka masa ROI dia apa fasa-fasa yang patut dia check, okay, yang patut dia ambil tahu, yang patut dia tahu, dan apa sebenarnya hala tuju bisnes, apa sebenarnya visi, misi, dan berbalik-balik pada strategi perniagaan kita sebenar-benarnya. Dan funder dia tak perlu pun tahu sebenarnya secara detail macam mana operation dijalankan, sebab itu adalah jatuh di bawah bidang kuasa pemilik syarikat, okey, ataupun management. Tetapi funder lebih kepada ROI dia. Tetapi of course lah, bila seseorang funder mengeluarkan duit, dia nak tahulah duit dia tu di-spend macam mana. Tapi bukan kita nak kena bagi tahu setiap daripada perincian kita nak spend. Sampai kita beli pen, beli pensel, beli pemadam pun kita nak bagi tahu dia. Tak perlu. Jadi dekat sinilah macam mana kita nak selesaikan masalah. Sebab ramai orang bila dia dah salah step daripada awal, dia deal dengan funder, maka selama-lamanya bisnes dia ni seolah-olah funder yang tak faham akan treat dia macam dia berhutang nyawa. Jadi katakanlah hari ini kita tak betul-betul deal dengan funder kita, okay, kita sebagai founder, kita beli kereta kancil pun dipertikaikan. Kita belanja orang makan dekat kedai mamak pun dipertikaikan, seolah-olah kita bergantung 100% kepada duit yang funder bagi. Tapi sebenarnya salah. Okay, funder tak perlu pun nak ambil tahu part-part ni, sebab ini adalah part-part operation, part-part mengendalikan bisnes. Tapi apa yang founder kena tahu adalah fasa-fasa yang dijanjikan. Adakah perkara itu berlaku? Adakah
kerja itu disiapkan, adakah progres berlaku, dan funder akhirnya apa main goal dia untuk dapat ROI. Dan satu lagi, banyak orang yang tersalah langkah. Bila kita dapatkan funder, tengok betul-betul apa kesesuaian dan keselesaan kita untuk kita janjikan. Jangan disebabkan duit kita janjikan bulan dan bintang. Kerana ada funder yang bersifat kemanusiaan, ada juga funder yang bersifat kebinatangan. Jadi kita kena betul-betul faham perkara ni, sebab kita yang jalankan bisnes, kita yang buat bermati-matian. Jadi setakat manakah funder kita enjoy the ROI? Adakah selama-lamanya sampai dia dah tak perlu nak invest apa-apa, tetapi masih lagi mendapat benefit sepanjang hidup? Ataupun adakah macam mana? Adakah kita nak ikut seperti company Berhad, okay, which is ada shareholder, kita memasukkan certain share untuk dia, ataupun kita bagi certain limit agar selepas beberapa tahun dia tidak lagi ada hak untuk dapat sebarang percentage, ataupun bagaimana, okay? Dan setiap daripada tawaran tu sebenarnya kita kena ambil consider implikasi kepada perniagaan kita. Kita kena ambil consideration implikasi terhadap group board of directors. Kita kena ambil implikasi terhadap banyak perkara. Jadi perkara-perkara macam ni sebenarnya kita tersalah langkah sekiranya kita deal dengan funder dulu tanpa kita menyiapkan business strategy, business plan dan business model kita. Kerana business strategy, business plan, business model kita kena datang dulu, baru kita nampak sebenarnya kenapa kita perlukan funder. Mungkin kita tak perlukan funder, mungkin kita perlukan collaborator, mungkin kita perlukan outsourcekan kerja-kerja yang kita patut buat. Mungkin juga banyak cara sebenarnya. Sebab tu makanya bila kita nak buat sesuatu perniagaan, please jangan lompat pergi funder dulu. Okay, buat dulu strategi bisnes, nampak dulu visi misi hala tuju, nampakkan dulu kita punya proper business plan, dan nampakkan dulu exactly, precisely, betul-betul accurate punya business model yang kita nak buat. Baru dari situ kita nampak setiap daripada aktiviti, setiap daripada perkara yang kita nak lakukan ke arah menuju kepada goal, visi dan misi kita, kita nampak ada kekurangan daripada segi resources, ada kekurangan daripada segi financial, ada kekurangan daripada segi expertise. Jadi dekat sinilah makanya baru kita fikirkan satu-satu apa dia risk and mitigation yang kita nak kena buat. Kita fikirkan satu-satu apa source yang kita nak kena ada, apa resource yang kita nak kena ada. So adakah perlu kita cari funder? Kalau perlu, banyak mana yang kita perlukan dari funder? So bukan setakat tu, kita kena ada proper concept paper yang kita akan present pada funder-funder kita. Dan pencarian funder juga kita kena table upkan. Table upkan, kita compare funder 1, 2, 3 dan 4, yang mana satu terbaik. Macam mana nak compare? Kalau saya nak bercerita panjang cerita ni, tapi cukup setakat ni yang kita tahu. Kalau kita nak ambil funder, bukan sekadar kita ambil funder just jump into funder disebabkan oleh kita nak pakai duit. Jangan. Make it very proper, make it ikut step, make it sangat-sangat clear. Alright? Okay, saya harap video ni dapat membantu. Dan sebenarnya proses dia tu panjang. Macam mana kita nak table up kan, macam mana kita nak pilih funder yang terbaik, macam mana dari segi ROI, biasanya orang offer berapa banyak, dalam jangka masa berapa lama, dan macam mana kita nak buat the concept paper for funder, apa yang sebenarnya key words ataupun key part yang kita kena letakkan agar proposal kita to the funder nampak sangat solid, sangat menarik, dan
Dia membantu kita untuk dapatkan funder yang betul-betul faham, yang tak akan memberikan masalah kepada kita selama-lamanya. Okay, kita kena ingat funder adalah funder. Dia bukan pemilik sebenar perniagaan, dan perniagaan ni kita punya. We are the founder. So kenapa kita nak menjadi what we call it tak puas hati sepanjang perniagaan kita disebabkan oleh funder yang bantu kita di awal kita nak memulakan perniagaan. Jadi benda ni lebih elok daripada awal. So kita ada satu win-win situation, kita ada satu persetujuan yang kukuh, kita ada clear persetujuan antara dua belah pihak supaya benda ni akan perniagaan kita akan berlangsung dengan smooth dan tak ada masalah. Okay, alright, that's it about funder. Alright, dan relation dia dengan kita punya strategic paper, business plan and business model. Okay, bayangkan kalau kita terus lompat pada funder without kita tahu pun business strategy, business plan dan business model kita secara mendalam. Kita tak nampak loophole dia. Sedangkan bila kita dah ambil duit funder, kita dah janjikan return of investment yang tinggi, kita dah janjikan macam-macam benda, sedangkan ada banyak lagi solusi lain yang kita boleh buat sekiranya kita betul-betul come out dengan kita punya solid business plan, business strategy, business model. Kita nampak satu-satu sebenarnya apa yang patut kita lakukan. Okay, alright, so guys, thank you so much, bye.